Salam mesra dan salam sejahtera. Pernahkah anda mendengar mengenai adat ngayau suku Dayak di tanah Borneo? Ayo, jom sama-sama kita ikuti video ini sampai ke penghujung. Sebelum itu, jangan lupa terus sokong channel ini dengan tekan butang subscribe serta loncengnya sekali untuk notifikasi video-video terbaru yang akan disiarkan. Terima kasih, anda memang yang terbaik. Ngayau merupakan tradisi suku Dayak yang mendiami Kepulauan Borneo yang terbahagi kepada 4 bahagian iaitu Sarawak, Kalimantan, Brunei dan Sabah. Suku Dayak yang mendiami Kepulauan Borneo keseluruhannya memiliki adat ngayau. Tradisi ngayau merupakan korban nyawa manusia yang kalah di medan tempur akan dipenggal kepalanya dan dibawa pulang untuk disalai di atas bedilang, tempat khas menyimpan kepala musuh. Kisah berburu kepala atau serangan ngayau juga ditulis oleh seorang karyawan bernama Charles Bob yang bertajuk The Headhunters of Borneo yang diterbitkan pada sekitar tahun 1882 dan banyak menyumbang terhadap terciptanya kisah legenda Dayak sebagai suku pemburu kepala yang sangat digeruni. Bagi suku Dayak, tradisi ngayau adalah untuk kepentingan upacara mengikut suku kaum masing-masing, iaitu upacara terbesar bagi suku Dayak. Terutamanya selepas kematian ahli keluarga, mereka akan mengadakan istiadat serangan kayau. Mengikut tradisi adat dan budaya suku Dayak, mereka memerlukan kepala musuh untuk mengakhiri masa perkabungan. Serangan kayau ataupun pemburu kepala dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil yang terdiri daripada beberapa orang sehingga 10 orang yang bergerak secara senyap. Mereka hanya menyerang musuh yang bersendirian maupun berkumpulan kecil. Setelah mendapat kepala musuh, akan digantung di beranda khas rumah panjang yang dipanggil bedilang, berhadapan dengan ruang tengah yang menjadi tempat tinggal masyarakat rumah panjang. Pada masa dahulu, suku Dayak Iban memang terkenal dengan gelaran sebagai pemburu kepala yang paling disegani dan ditakuti di Borneo. Suku Dayak Iban melakukan upacara ngayau memburu kepala yang sangat handal dan mempunyai kekuatan supernatural yang sangat luar biasa. Bagi kaum orang Dayak, tengkorak kepala manusia yang sudah dikeringkan adalah merupakan sihir atau kuasa gaib yang paling mujarab di alam maya. Kepala yang baru dipenggal cukup kuat untuk menyelamatkan sekitar perkampungan dari sebarang malapetaka ataupun ilmu alam gaib yang mengganggu penduduk. Kepala yang dipenggal akan dirasmikan dengan istiadat tertentu supaya boleh mengusir roh-roh jahat yang sentiasa mengganggu penduduk sekitaran. Bagi tradisi ngayau, hanya kepala musuh sahaja yang diambil dan dibawa pulang, manakala bahagian tubuh badan tidak diperlukan dan ditinggalkan begitu sahaja. Menurut kajian tentang suku Dayak Iban, berburu kepala biasanya akan dilakukan dengan ritual pembaca mantra supaya kuasa kekuatan supernatural yang sangat luar biasa akan timbul secara tersendiri kepada seseorang yang melakukan serangan kayau. Senjata kayau yang digunakan adalah seperti mandau, nyabur, pedang, tombak, sumpit beracun dan perisai yang dipanggil terabai. Seperti suku Dayak Maanyan dan suku Dayak Meratus, dalam istiadat mereka tidak ada istilah ngayau.
Namun berdasarkan kisah, ketika terjadi perang sewaktu dahulu, suku Dayak Ma'anyan dan suku Dayak Meratus pada saat berperang, mereka hanya mensasarkan pemimpin ataupun ketua musuh yang dijadikan target sasaran serangan mereka. Mengikut kajian, tidak semua suku Dayak di Borneo menerapkan tradisi ngayau. Apabila kepala pemimpinnya berhasil mereka penggal, maka mereka akan segera melutut, memberi tanda istiadat penghormatan terakhir. Kepala pimpinan musuh tersebut bukan sebagai pelengkap ritual istiadat sebagaimana yang dilakukan oleh suku Dayak lain. Kepala tersebut tetap dikuburkan bersama badannya. Meskipun suku Dayak Meratus dan Ma'anyan tidak menerapkan tradisi ngayau dalam istiadat mereka, namun mereka tetap berpendapat bahawa kepala manusia memiliki arti penting, iaitu kepala adalah bahagian yang paling atas di tubuh manusia dan memiliki simbol status seseorang. Seorang Dayak yang akan berangkat ngayau tidak semestinya bergantung kepada kemampuan dan senjatanya, tetapi pada kekuatan jiwa untuk mencapai tujuannya. Mereka percaya kekuatan jiwa terdapat di kepala musuh hasil daripada serangan kayau. Salah satu pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan suku Dayak adalah semasa pemerintahan British Raja Brooke dan kolonial Belanda pada sekitar tahun 1894. Sehinggakan seluruh ketua suku Dayak mencapai kata sepakat untuk menghentikan tradisi mengayau. Kerana dianggap telah menimbulkan perselisihan di antara suku Dayak sendiri. Dalam mesyuarat tersebut segala perselisihan dihapuskan dan kata perjanjian disenaraikan jika sesiapa melakukan serangan kayau akan didenda dengan hukum istiadat Dayak yang disaksikan sendiri oleh pemerintah kolonial Belanda di Kalimantan dan pemerintahan British di Sarawak. Sehingga ke hari ini, tidak ada sesiapa pun yang dapat menjelaskan secara terperinci dan tepat makna yang tersembunyi daripada tradisi ngayau kerana ritual ini sangat kompleks dan misteri. Menurut kajian satu kesimpulan bahawa tradisi ngayau sangat penting bagi suku Dayak yang merupakan salah satu simbol yang melambangkan keberanian dan pangkat seseorang. Namun admin tegaskan di sini bahawa kepercayaan ini masih terpulang pada andaian anda sendiri. Sekian untuk kali ini. Jika anda rasa saluran ini bermanfaat, jangan lupa tekan butang subscribe serta locengnya sekali untuk notifikasi video-video baru yang akan disiarkan. Bagi yang sentiasa setia bersama, admin ucapkan ribuan terima kasih atas sokongan anda selama ini. Sampai kita jumpa lagi di lain masa dan lain waktu. Anda semua memang yang terbaik. Terima kasih menonton. Salam mesra.